الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Kitab banyak lagi tak Zafar? Kitab orang. Nanti kena order lagi. Ada tak ada kitab? Nanti order lagi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala bil qasim al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ala li kamalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarin azim. Bismillahir rabbil azim wa rasulih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung pada bab yang baru, babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menyatakan tentang ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita masuk hadis-hadis berkenaan dengan percakapan Rasulullah. Hari ini bab tentang ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa tak? Jumpa. Penting kita ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah kerana kita nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dituntut untuk beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita iman Nabi macam mana sedangkan kita tak kenal Nabi. Sebab itu penting kenal. Kita iman pada Allah, kita kena kenal Allah. Kita kena iman pada Nabi SAW, kita kena kenal Nabi SAW. Sehingga kan akan masuklah dalam hati kita cinta pada Nabi SAW. Dulu pengalaman saya ni, dulu kita ni pernah terdetik di hati. Aku duk tengok di dinding ni Allah Muhammad. Siapa dia? Kan di dinding kita tulis Allah Muhammad. Siapa dia? Kita hanya tahu Muhammad tu Muhammad pesuruh Allah saja. Kita hanya tahu Muhammad tu Nabi kita ya. Tapi siapa dia? Akhlak dia tak tahu macam mana, dia lahir bila tak tahu, dia macam mana. Tak kenal maksudnya. Tahu kalimah tu ya. Tengok kalimah tu tak tahu, tak rasa. Akhirnya bila kita mula mengaji, dah ngaji, guru kita ajak syama'il lah, sirah itu dan ini. Waktu tu sebut Muhammad Rasulullah, rasa dekat, rasa indah, kagum, macam-macam masa. Jadi Allah SWT Muhammad, maksudnya tak cukup kita hanya tahu Nabi kita Muhammad, tak cukup. Bila orang tanya Muhammad Rasulullah siapa? Kita Nabi kita Allah SWT, tak cukup. Biar orang tanya kita siapa Nabi kamu, kita kata Nabi Muhammad. Pelik pula Muhammad. Kenapa? Kenal sungguh. Allah senang mak. Contoh macam ni senang saja. Allah senang mak. Ada pemain bola sepak yang kita tahu biodata dia pernah tengok dia main, ada pemain bola sepak yang tak pernah tengok dia main. Biodata dia pun tak tahu. Skill dia pun kita tak tahu. Pemain bola sepak bila orang cerita tentang satu nama pemain bola sepak, kita tak pernah tengok dia main. Tak tahu biodata dia, tak tahu hebat dia, tak pernah kagum dengan dia. Kita dengar nama dia, kita dengar sekali ya. Oh itu. Tapi bila disebut nama yang kita kagum, skillnya, personalitinya, penampilannya, kehebatannya, kewibawaannya, dia sebut kita rasa apa? Orang kata Cristiano Ronaldo. Cuba sebut pemain bola sepak yang kita tak kenal. Yang kita tak pernah tengok pun skill dia apa semua, latar belakang dia tak tahu. Sebut dah 100 kali pun tak rasa apa. Macam itulah perumpamaan. Kita mengaji syama'il bila kita nak kenal siapa tu Muhammad Rasulullah. Sehingga kan bila dengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyhadu anna Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selain Allah sallam. Kenapa dia kenal nama tu? Kita bukan hanya nak tahu nama, kita kena kenal siapa yang pemilik nama tu. Baru tu syama'il ni untuk kita kenal siapa itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Okey, jadi pada malam ini kita masuk bab baru, bab berkenaan dengan ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diletakkan bab ketawa Rasulullah? Ini menunjukkan di antara akhlak-akhlak Nabi adalah ketawa. Senyum, ketawa itu akhlak Nabi. Dan kenapa Nabi SAW ketawa? Disebut dalam kitab yang lain, itu dalil bahawa Allah SWT adanya keharusan dalam melawak. Maksudnya dibolehkan melawak. Bila Nabi gelak, Nabi ketawa, dan ada pula Nabi melawak dan Nabi pun ketawa dengan melawak Nabi SAW ataupun melawak sahabat, itu menunjukkan keharusan dan bolehnya kita ketawa. Kalau orang tanya kita apa hukum ketawa gelak, boleh. Kenapa Rasulullah SAW pun gelak juga. Cumanya ada waktu-waktu, ada hadis-hadis yang Nabi tegah kita melawak. Bukan melawak, gelak. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Janganlah kamu terlalu banyak gelak. Kerana terlalu banyak ketawa, tumitul qalb, akan mematikan hati. Hati akan mati bila banyak gelak. Nanti kita akan bahaskan gelak yang boleh dan gelak yang tidak boleh kan. Ya, jadi Nabi SAW seorang yang ketawa. Allah sesenang. Lebih-lebih lagi kita ada waktu-waktu yang penting sangat untuk kita ketawa, untuk kita berseronok, gembira. Allah. Di antaranya waktu mana? Iaitu waktu hari raya. Hari raya tak boleh serius. Ada orang hari raya dia buat serius. Dia buat sedih. Tak boleh, hari raya kena gembira. Allah senang. Sunat gembira sebab Nabi SAW bergembira di hari raya. Ada nyanyiannya, dipukul gendangnya. Itu hari raya. Di Kota Tarim, ulama sana bersungguh nak hidupkan sunnah Nabi. Ada gendang, ada dipanggil nyanyian-nyanyian, dan ada ketawa gembira senyum sama kita. Sehingga kan ulama di Kota Tarim ada yang mengasaskan nak pergi sembahyang raya atau berhimpun ramai di madrasah. Bila ramai dah berhimpun, berjalan ramai dengan ulama duduk depan sekali, tok tunggu duduk depan semua. Buat apa? Yang depan sekali buat apa? Yang depan sekali kumpulan gendang. Kompang gendang dung. Berjalan sampai madrasah sampai sana. Dia kurang 500 meter. Daripada Darul Mustafa sampai Masjid Raudhah. Gendang pada pagi raya, nak pergi sembahyang raya gendang. Larak ramai nak pergi sembahyang raya. Itu di antara cara untuk bergembira di hari raya. Sebab Nabi SAW orang main gendang. Apa dia panggil? Duf itu. Kompang dalam masjid Nabi SAW. Allah SWT. Di hari raya, Nabi SAW tidak tegah. Bahkan Nabi kita biarkan hari ni raya. Raya kita kena ada muzik, ada benda yang gembirakan kita. Nak balik pula, gendang pula. Ramai. Itu belarak, dia panggil belarak. Tapi sembahyang raya. Konok. Kita kalau buat begitu, yang usah kita pula. Okay. Daripada sini, gendang no, pergi sana. Apa? Masjid Ihsan. Orang terkejut pula, gendang apa ni? Okay. Padahal yang tu dibolehkan untuk bergembira di hari raya. Jadi hari raya sunat kita gembira. Yang kedua, kita sangat-sangat digalakkan untuk kita gembira, ketawa ketika mana kita musafir. Musafir sunat melawak. Sunat ketawa, sunat gembira. Kerana musafir itu, kata ulama', dia adalah waktu yang kita ini diuji pelbagai perkara yang menyulitkan kita, menyedihkan kita, menyempitkan hati kita. Kadang waktu musafir ni letih, tak larat, banyak ujian. Ketawa itu nak meringankan masalah dalam musafir. Duduklah kereta, duduk dalam van, nak pergi rombongan mana, jangan duduk diam semua. Ini dia buat serius semua. Semua tu kena cuba untuk gembirakan suasana. Buat nyanyian ke, nak buat lakonan melawak-melawak ke, apa saja buatlah. Yang penting kita boleh melawak, gelak, ketawa. Dan niatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu Dan jangan dimasukkan dengan perkara yang haram lah, tidak boleh. Pengalaman saya musafir dengan ulama-ulama di Tarim, Habib Kazim dan sebagainya, tak nak gelak. Kita tak nak gelak, dia kerja buat lawak Tapi waktu nak kita ngaji, dia banyak serius lah. Tapi waktu musafir, dia kerja buat lawak saja. Dia kan dia perkenal kita. Dia macam lawak. Tak nak gelak, sat-sat gelak. Jadi itu musafir.
Allah SWT. Itu di antara waktu-waktu yang sangat dituntut untuk kita ketawa, melawak, gelak dan sebagainya. Hari raya, yang kedua kedua waktu kita musafir. Itu di antara dua waktu lah. Yang lain itu biasa-biasalah. Di mana kita jumpa sama kita, mesra-mesra. Ketika mana kita nak menarik seorang itu ke jalan dakwah perlu juga kadang-kadang. Ketika mana kita bersama keluarga. Okey, lain-lain. Tetapi bukan selalu. Siapa yang digelak selalu tak bagus, mati ke hati. Tumidul qalb, kata Nabi SAW. Tapi ada waktu tertentu saja kita gelak-gelak saja. Maksudnya ada waktu kita sembang-sembang serius sikit. Ada waktu-waktu kita melawak. Jangan melawak semuanya, tak bagus. Okey ya. Allah SWT. Okey, itu hadis Nabi SAW. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hadatsana Ahmad bin Mani', akhbarana Abbad bin al-Awwam, akhbarana al-Hajjaj wa huwa bin Artah an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushah wa kana yadhaku illa tabassuman fa kuntu idza nazartu ilaihi qultu halul ainain wa laysa bi akhali wa laysa bi akhala. Allah sesenang. Dia tengok ada ulama-ulama yang mereka tu suka melawak dah. Ada seorang ulama, dia mufti Mekah tak salah, zaman-zaman dulu lah. Dia kerja melawak saja. Bahkan hampir semua waktu melawak. Tak apalah, dia ulama kan. Dia mungkin nak tarik dakwah kan. Dia pernah melawak satu hari, dia kata, orang tanya dia. Dia bagi tahu kat orang, alhamdulillah, semalam isteriku telah melahirkan seorang anak. Allah senang. Dia abang kat seorang duduk dengan dia. Dia kata apa? Hang teka tengok anak aku anak apa? Dia kata anak lelaki. Dia kata tak, bukan anak lelaki. Tu anak perempuan. Entah mana kata anak perempuan. Faham tak? Dia kata anak aku anak apa? Lelaki perempuan. Dia kata lelaki tak, dia kata perempuan. Entah macam mana anak aku anak perempuan. Macam tu. Padahal tak perlulah abang tu, maksud dia dah tak lelaki, perempuan lah. Dia boleh abang tu pula saja nak melawak, maksudnya apa? Nak bagi gelak saja. Okey, itu ulama-ulama kita. Ada seorang tok guru kita, ada seorang ustaz kita. Dia cerita guru dia kau melawak. Dia duduk dengan orang, duduk sembang apa semua. Dia terkentut bunyi. Ustaz ni kan tok guru kentut. Orang duduk sebelah dia duduk sembang-sembang macam ni, sembang-sembang. Dia terkentut bunyi, orang pakat galih. Dia pegang paha sebelah kawan dia. Orang duduk sebelah dia kata, tak apa, jangan malu apa, tak apa, kita tak kata apa. Lain-lain. Faham tak? Orang pakat tengok kawan ni. Faham tak? Dia ni kata, ustaz, apa pula? Orang percaya ustaz lah, takkan nak percaya kawan ni. Ada tok-tok dia melawak macam tu. Dia kenal orang macam tu. Dia bawa melawak macam tu. Okey, Allah senang. Buat macam mana ada ustaz ataupun ada orang yang mereka suka melawak. Jadi melawak mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu okey. Orang berfaham lah, kadang ulama-ulama macam tu okey. Allah sesenang Muhammad. Allah sesenang. Macam Ustaz Azhar Idrus lah. Ada seorang muda tanya dia dalam kuliah, Ustaz, boleh tak saya nak bawa makwa saya naik motor jalan-jalan? Kita boleh, tak ada masalah apa? Boleh. Halal. Dibolehkan. Tak haram apa? Tapi syaratnya ayah perempuan tu duduk tengah-tengah, perempuan tu duduk belakang. Naik 3 orang. Faham tak? Itu cara dia jawab. Dan sebenarnya saya pergi, kita pergi di mana dia main tu? Di Gurun kan? Orang tanya dia, Ustaz, apa hukum dia kalau kita ambil wuduk tak pakai apa? Maksudnya apa? Tak tutup aurat lah. Maksudnya dalam belayak, mandi, dia panggil apa? Tak pakai apa langsung. Terus ambil wuduk. Kalau hukum fiqahnya maksudnya makruh lah, kurang beradab lah. Sah saja wuduk, tak syarat untuk tutup aurat. Boleh saja. Tapi dia jawab apa? Ambil wuduk, tak pakai apa? Kata dia haram lagi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia mengambil wuduk itu di kolam masjid dan semua orang duk tengok. Kayak dia orang gelak lah. Jadi tu ada orang macam tu ni gelak. Dibolehkan saja. Kita apalah, Allah. Okey. Allah senang. Allah senang. Okey, jadi Allah senang amat. Dalam hadis ini Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah berkata, betis Rasulullah SAW kecil. Apa maksud betis kecil? Betis Nabi SAW itu dia taklah banyak sangat daging sampai tebal itu. Maksud sesuai bentuk dengan bentuk paha dia apa semua macam tu. Cantik lah.
Baginda tidak tertawa melainkan tersenyum. Maksudnya apa? Ketawa Nabi SAW senyum. Ya, Nabi ada waktu Nabi gelak, tapi kebanyakan Nabi gelak tu senyum saja. Gelak ni macam nak bunyi suara sikit. Gelak ke tu. Tapi sikit sangat Nabi gelak ni tu. Kebanyakan gelak Nabi SAW adalah senyum saja. Kan Nabi kami nampak satu perkara yang dapat menggembirakan hati Nabi, menyebabkan gelak, Nabi hanya nampak macam senyum saja. Gelak Nabi SAW. Okey ya. Maksud tak bunyi suara apa? Macam tu ya, tak bunyi suara. Okey ya. Imam Ghazali kata salah. Dia letak dalam kitab dia Ihya Ulumuddin kan. Dia kata dia ahli ilmu kalau mereka ketawa sampai terbahak-bahak, itu sampai buka mulut macam ni. Kata dia ilmu yang dalam dada dia akan keluar. Dan dia akan lupa ilmu. Kalau ahli ilmu ahli ilmu. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Jangan gelak sampai jangan tu. Maksudnya cover kalau nak gelak tu lah. Kecuali tak tahan nak buat macam mana, silakan lah. Tapi kebiasaan kita biarlah kita kontrol gelak kita. Cuma ada waktu memang tak tahan kan, gelak lah. Kau nak buat macam mana kan. Tapi jangan biasakan saja. Boleh nak gelak bunyi suara boleh. Cuma jangan sampai jadi ha. Ada orang betul kan? Macam tu kan. Dan mengak pun jangan tak boleh tak bunyi suara. Sunnah Rasulullah SAW bila kita nak menguap ada dua hadis. Satu hadis tutup mulut macam tu. Hadis kedua tak tutup mulut tapi tahan mulut. Saya tengok ulama Hadramaut depa banyak tak tutup mulut, tak tutup tangan. Dia kalau nak menguap dia macam ni. Dia tahan. Jangan tu. Allah senang. Kalau mak kita marah dia, "Oi, Cina apa ni?" Dia jangan Okey, Allah senang amat. Jadi ada dua hadis nak amal mana silakan. Ada orang dan bukan baca astaghfirullahalazim bukan buat dosa. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta lindung daripada syaitan masuk dalam mulut kita mengganggu hati kita. Tapi tak tahu mana kita suka astaghfirullah, tak tepat. Bila a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam tu Itu tepat yang kata ulama. Bukan astaghfirullah, dosa apa dia buat. Bolehlah kalau dia niat dosa dia banyak tu, dia nak minta ampun apa, boleh. Tapi waktu menguap bukan waktu untuk kita baca astaghfirullah. Tapi kita minta lindung pada Allah daripada syaitan masuk dalam diri kita. Sebab menguap ni kebanyakan dia datang dari syaitan. Syaitan ni dia mengganggu kita. Dia dekati kita. Okey ya. Allah senang. Ada seorang ulama Allah senang. Allah buka hijab di mata dia, dia tengok hak duk main ngaji di dalam majlis ilmu dia tu, bukan semua manusia, ada juga jin. Dan dia tengok mana-mana tempat yang jin tu duduk, orang yang duduk sebelah tu akan mengantuk. Dia mula mengantuk, jin duduk sebelah. Allah senang. Tak tahu sebab apa, Allah Allah. Kata guru saya seorang lagi, jin kalau main majlis ilmu kadang-kadang dia nak melawak kita sikit, dia nak kenal kita sikit, dia buat bagi kita ni ngantuk tidur, dia mengaji. Dia ambil ilmu, kita tak ada ilmu. Dia ada ilmu, kita tak ada ilmu. Tahu Allah alam. Jadi kalau kita rasa mengantuk dalam ilmu, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tu Kecuali letih nak buat macam mana, letih memang tidak tak ada apa-apa lah. Saya kira tak ada apa-apa. Macam tu Tapi kalau segi saintifiknya, kita kurang minum air dan kurang oksigen kepala kita, oksigen tak cukup, ngantuk. Dua-dua tu gabungkan. Alhamdulillah, lepas tu minum air boleh cukup, exercise ada sikit. Dua-dua kita ambil. Yang dua-dua tu sunnah Nabi SAW juga. Nabi cergas. Nabi dia panggil apa? Bekerja. Nabi dia ada riadah. Macam tu Okey. Nabi SAW, Nabi berkudanya, Nabi berperangnya, Nabi bekerjanya, tolong orangnya, keluar jalan sana sini dakwahnya. Masa cergas Nabi SAW. Bukan duduk saja. Nabi SAW. Dan riadah juga kita, badan kita ni. Okey, Allah senang. Okey Allah senang. Jadi Nabi tidak tertawa melainkan tersenyum saja. Apabila aku melihat baginda, aku berkata, Allah senang. Dia ada tiga. Yang pertama,
kita ketawa, jangan terlalu buka mulut. Kalau kita menguap, tutup mulut. Tak tutup mulut dengan tangan, tahan. Dan kita jangan marah kawan kita. Oi, apa ni tutup mulut, anda tahan ke tu? Tak ada hadis Nabi SAW tahan. Ada hadis tutup mulut. Boleh, dua-dua boleh. Yang ketiga, Allahumma salli Muhammad. Kalau kita bersin, tutup mulut juga. Menguap tutup mulut, bersin tutup mulut. Sunnah Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW suka buat ridak ni. Ridak tu sunnah. Ada orang kita tengok kita pakai ridak, dia kata yang ustaz tu letakkan yang atas bau, ada apa? Ambil mana amalan apa tu? Mana ajaran mana dia ambil? Astagfirullah. Allah SWT. Sepatutnya dia kena tanya ajaran mana, dia pergi tanya macam tu. Dia belajar ajaran mana, dia pergi tanya orang tu macam tu. Lebih dari 40 hadis Nabi SAW, Nabi pakai ridak. Dalam Bukhari pada Sahih Bukhari pada Nabi pakai ridak. Ridak Nabi SAW. Ridak tu apa? Kain yang diletakkan di atas bau. Tak kira kain batik ke, kain pelekat ke, kain apa saja boleh letak. Niat ridak jadi ridak. Macam orang duk pi jadi mentera ke mantara? Mentera tu lain macam lah tu. Mentara kan, dia letak kain yang tu. Kalau dia niat ridak dapat pahala sunnah sepanjang, dia jadi mentara. Hai, tahu. Okey. Dia letak tu. Letak kain putih tu. Kain RM2 ke kain apa putih. Dia mentara punya. Dia letak tu, dia niat apa? Aku niat ridak Nabi SAW. Maksud dia niat nak ikut Nabi SAW, ridak tak atas bau. Dapat pahala. Allah SWT dapat pahala. Apa-apa kain. Minta tu. Tahu. Pipi minta buka balik. Betul tak? Duduk sini, mai duduk sini. Okey ya. Duduk sini, mai. Duduk sini. Okey, duduk sini ke? Duduk sini. Tidak sini. Jadi Allah SWT Muhammad macam tu Jadi apa saja yang kita letak itu sunnah Nabi SAW. Sepanjang kita letakkan ini, kita dapat pahala. Yang tak tahu pahala. Dan ridak ni banyak fungsi dia. Ridak tu banyak fungsi dia. Boleh selimut, boleh panas waktu kita boleh tutup. Kata Syekh Abu Zaki, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia sangat memberatkan ridak. Sayyidina Umar ni kalau orang mai rumah dia pun, Assalamualaikum Sayyidina Umar, dia cari ridak dulu. Waalaikumsalam. Pulang rumah ridak, mesti ada ridak. Dan ridak ni penting. Waktu sejuk boleh selimut, waktu panas boleh tutup daripada panas. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu nak semayang boleh lapik. Bahkan kata Syekh Abu Zaki, kita berjalan, orang insiden, pum, jatuh mati. Kita boleh tutup mayat tu dengan dalam keadaan baik. Kita boleh menghormati jenazah tu macam mana? Bukan ridak kita nampak. Maksudnya apa? Tutup jenazah dia. Kan bagus. Niat. Mudah-mudahan kalau aku jumpa orang mati ke, ataupun aku panas ke, niat. Boleh khidmat pada kaum muslimin. Kalau di Kota Tarim, dia pun suka pakai ridak, pakai serban atau ridak ataupun dia tak kain serban gitu. Dia pun kalau naik motor minyak habis, dia sekat kawan dia, diikat dekat handle, tengkok handle, kain ridak dia, lepas tu dekat kereta belakang. Kawan dia tarik dia. Di Kota Tarim. Kota Tarim kalau minyak habis, dia tarik pakai kain ridak, kain serban. Kan ada kegunaan. Kita di sini tak boleh, kita tunda dengan kaki je lah. Dia tarik itu. Okay ya, Kota Tarim. Jadi bahkan boleh disenjata pula. Kalau dalam ilmu silat, contoh gayung ada panggil cindai. Cindai ni kita pakai kain. Allah sana belajarlah. Cindai ni bagus, silat tu cindai tu bagus kita. Itu sebenarnya permainan orang perempuan dulu. Tapi orang lelaki, tapi buah dia maut lah. Buah dia maut. Cindai ni buah dia maut, mati-mati semua. Jadi kalau kita ada ridak, kita boleh keluarkan kurang-kurang buah cindai tu, kita boleh ada pada kita. Walaupun ada senjata, kita boleh lawan. Dia parang ke dia pedang, kalau kita ada kain, boleh juga ambil balik. Boleh ambil dia punya pedang, boleh ambil dia punya ada kain. Kita ada apa? Lari. Tu ridak ni penting. Standby. Ridak. Dan setakat sunnah Nabi SAW, tapi pelindung juga pada diri kita. Pada diri kita. Okey. Itu sunnah Nabi SAW. Okey, Nabi SAW. Okey, itu macam tu. Jadi sebab tu Nabi buat ridak. Bawa dia balik. Pipi buka. Pangah buka. Pergi. Tengok Ustaz.
Ya. Buka TV dia. Jadi Allah SWT Muhammad, satu Nabi suka buat dia. Bila Nabi SAW nak menguap, Nabi akan tutup mulut. Bukan nak menguap, nak bersin. Tutup mulut. Dan Nabi ajak kita waktu bersin, pelankan suara. Dengan Hashim, tak sunnah ke tu. Dia kena pelankan suara dan tutup mulut. Sunnah Nabi SAW. Tak tahu apa hikmahnya, boleh doktor-doktor boleh kajilah macam tu. Lepas tu ucap Alhamdulillah. Tu di antara benda-benda yang penting yang kita kena amalkan. Terus aku melihat Rasulullah SAW melihat baginda, aku berkata betapa hitam matanya. Allah SWT. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, aku lihat Nabi SAW, hitam mata Nabi SAW seperti bercelak. Sedangkan baginda tidak bercelak. Maksudnya mata Nabi SAW itu, bulu mata dia lentik, tebal, hitam pekat. Sehingga kan Nabi kalau Nabi tak pakai celak pun nampak macam celak. Orang kalau bulu mata dia tebal, hitam pekat, nampak macam bercelak. Kita tengoklah tak celak dia ni. Walaupun sebenarnya Nabi SAW memang pakai celak, tapi Nabi SAW pakai celak sebelum tidur saja. Lepas tu siang Nabi tak pakai lah. Sebelum tidur Nabi pakai celak. Belah ni 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kalau boleh belilah celak, pakailah sebelum tidur. Sangat bagus untuk mata kita. Nabi sebut dalam satu hadis, celak, memakai celak itu boleh mencerahkan mata dan boleh menambahkan bulu mata. Dia akan menambahkan ketebalan ataupun kesuburan bulu mata kita. Pakai celak, Nabi SAW anjurkan kita pakai celak sebelum tidur. Okey ya. Okey, terus seterusnya hadis Nabi SAW. Jadi hadis ini dalil bahawa Nabi SAW ketawa, tetapi kebanyakan ketawa Nabi SAW adalah senyum saja. Ada orang kita buat lawak dengan dia, kita duduk dengan dia, dia kelak tak bunyi suara dia. Macam tu macam tu lah. Dia panggil ketawa yang senyum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hadana Qutaybah bin Sa'id akhbarana ibn Lahi'ah an Ubaidillah bin Mughirah an Abdullah bin Harith bin Juz'in radhiyallahu anhu annahu qala ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abdullah bin Harith bin Juz'in, kata dia, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak tersenyum selain daripada baginda Rasulullah. Maksudnya dalam hidup dia ni, sepanjang dia kenal Nabi, Nabi paling banyak senyum. Nabi ada berapa orang sahabat? 124,000 orang sahabat. Tak termasuk lagi orang yang duduk di sekeliling Nabi SAW. Masyarakat maksudnya. Dalam ramai-ramai manusia yang duduk dengan Nabi SAW, termasuk sahabatnya dan juga orang yang bukan sahabat, itu orang kafir dan sebagainya. Allah SWT. Dalam ramai-ramai semua di zaman tu, seorang saja paling banyak senyum. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita boleh tengok dalam ramai kawan kita siapa paling banyak senyum. Macam Nabi, dia adalah akhlak Nabi. Tapi bukan senyum seorang-seorang lah. Seorang-seorang senyum. Itu lain macam dah tu. Naik motor senyum. Tengok handphone senyum. Dia tengok dinding senyum. Tengok jalan senyum. Itu hantar pergi hospital lah. Check tengok apa problem dia. Itu bukan sunnah lah. Itu bukan sunnah. Itu dia panggil mungkin majzub kot. Ahwal kot, dia ditarik sana ke langit sana. Allah. Okay, jadi Allah SWT Muhammad, siapa paling banyak senyum dalam kalangan kita ni, dia tiru akhlak Nabi SAW. Kerana Nabi orang paling banyak senyum. Maka siapa yang paling banyak senyum, dia adalah orang yang ikut akhlak Nabi SAW. Satu, bila pengalaman kita dengan para habaib, ulama kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita ni kita tengok banyak senyum. Banyak senyum. Allah SWT. Contoh para habaib kita tengok, mereka bila pergi ziarah ataupun mereka dijemput satu majlis, mereka duduk di depan, mereka bukan duduk tunduk. Ada yang macam tu, ada yang hal dia tu dia lain. Tu hal dia lah. Ada yang dia duduk tu, dia tengok orang, sambil orang duduk kursi dah, dengar orang senyum. Tengok senyum. Itu akhlak Nabi SAW. Orang pun tengok, kita tamu kita, tok guru kita, syekh kita mai pada jauh ni. Aku ni orang Malaysia, aku kan orang mengaji sangat ni. Dia tengok aku, dia senyum. Orang rasa apa? Rasa macam tertarik. Nak akhlak Nabi SAW. Kita bukan main kuliah dia tengok orang tu. Ni mengaji mana ni? Main ni? Ni sembahyang subuh tadi. Pendakwah memang tu. Lepas
pendakwah ni kamu tak semayang subuh tadi ke apa ke, aku bawa kamu kepada Allah, cinta Allah dan Rasulnya. Kamu akan faham sendiri kalau kamu tak bangun buat, astagfirullah. Akan faham sendiri. Bukan kita duduk scan tengok. Okey ya. Akhlak Nabi SAW tu senyum. Walaupun yang jumpa Nabi, yang duduk depan Nabi tu ahli maksiat sekalipun. Ada dalil. Riwayat Imam Tirmizi. Satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW dalam satu majlis didatangi oleh seorang yang paling jahat dalam kaum dia, asyarul qaum dia panggil. Dalam hadis tu, Imam Tirmizi. Dia mai duduk dekat dengan Nabi SAW. Ramai sahabat dalam masjid Nabi. Dia mai daripada satu kampung. Dalam kampung tu dia paling masam sekali. Dia paling disumpah oleh orang kampung dia. Orang tak suka jahat macam dia. Allah SWT. Orang memang tak boleh pakai lah. Memang jahat lah maksudnya. Tak ada kebaikan. Dia teringin nak main majlis Nabi, dia masuk, duduk. Dia duduk depan Nabi SAW, dalam majlis Nabi SAW. Allah SWT. Nabi sambil kuliah, di antara akhlak Nabi waktu kuliah, Nabi suka tengok setiap muka orang. Nabi suka kali kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Sehingga kan kata guru kita menceritakan sirah Nabi SAW, di masjid Nabi tu ada tiang. Kadang-kadang masjid Nabi tu bila penuh, ada tiang-tiang kurma tu. Untuk bumbung, tahan bumbung tu. Kadang-kadang ada orang duduk belakang tiang kurma tu. Dia panggil apa? Batang kurma. Nabi nak, dia nampak Nabi dan Nabi pun nak nampak dia, Nabi nak senyum pada dia. Nabi buat macam mana? Sambil kuliah dia tengok orang kiri kanan. Nabi tahu yang belakang tu ada tak nampak, Nabi akan buat macam tu. Dengan senyum sikit ada. Semua orang rasa Nabi senyum kat aku, Nabi tengok aku. Dan semua orang rasa diperhatikan. Semua orang rasa tak boleh kita nak buat lebih kurang dalam majlis Nabi ni, kena duduk adab-adab, kena Nabi tengok Nabi. Dan semua rasa disayangi, dihargai. Itu Nabi SAW. Tetapi satu masa main seorang yang sangat jahat dalam kaum dia, orang paling jahat dalam kaum dia, main duduk dalam majlis Nabi. Nabi paling banyak tengok dia. Nabi tengok semua orang, tapi saat-saat Nabi kali ada Nabi senyum. Nabi senyum. Sampai terlintas hati dia, Nabi paling sayang aku. Dia siapa? Dia paling jahat. Allah SWT. Dalam dia tu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, semua sahabat Nabi adalah. Tak utama-utama ni. Tapi Nabi paling tengok banyak dia, dan Nabi senyum paling banyak dekat dia. Sampai dia rasa, Nabi paling sayang kat aku apa? Habis majlis dia pergi kat Nabi SAW. Dia kata kat Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dengan Abu Bakar As-Siddiq, siapa lebih engkau sayang? Dia beranikan diri tanya. Nabi kata Abu Bakar. Ini jujur Nabi SAW. Bukan Nabi tak mahu jaga hati, tapi Nabi jujur. Allah SWT. Dan dia pun tak terasa. So, memang saya Abu Bakar As-Siddiq Nabi sayang. Cuma dia terlintas di hati dia, Nabi sayang aku, apa paling Nabi aku sayang? Sebab aku nak tanya, nak confirm. Dia tanya lagi, wahai Rasulullah, aku dengan Omar mana engkau sayang? Omar. Ya Rasulullah, aku dengan Sayyidina Osman mana engkau sayang? Osman. Aku dengan Ali. Lepas tu dia tak tanya dah. Kata dia, aku takut kalau aku tanya lagi, aku takut aku yang paling last sekali, senarai paling last. Kalau jumlah Nabi 124,000 orang sahabat Nabi, takut dia 124 tu. Tak berani. Cukup lah kata dia, janji aku dah, Nabi dah pandang aku, senyum aku, Nabi dah sayang aku, cukup lah, tak payah tahu ranking berapa, yang penting Nabi sayang aku sudah. Itu sahabat Nabi SAW. Jujur Nabi SAW. Jadi kenapa Nabi senyum banyak kepada orang yang jahat datang majlis Nabi SAW? Kata ulama, dakwah Nabi tu dengan kelembutan, kasih sayang. Supaya orang yang jahat, yang sukakan kejahatan, bila dia tengok Nabi senyum kat dia, Nabi hargai dia, Nabi bagi perhatian pada dia, dia rasa apa? Nabi sayang aku. Aku ingat orang jahat ni orang yang tak guna. Allah tak akan dihormati. Nabi hormat, Nabi hargai, Nabi sayang. Aku nak ikut Nabi lah. Aku nak duduk dengan Nabi lah. Tak mahu jahat aku. Itu akhlak Nabi SAW. Ada setengah tok guru kita, kata Syekh Abu Zaki. Ada setengah tok guru kita, dia tengah baca kitab, tiba-tiba orang baru mai. Kitab tu kena, orang baru tu mungkin duk tak apa nak adab, atau dia buat dia satu pakai benda yang tak betul, apa nak elok. Tiba-tiba kitab tu sampai bab memang kena kat orang tu. Dia kalih. Dia hurai pergi lain. Dia boleh nak baca terus, akan kena pada orang tu, tapi hati dia risau kalau aku baca ni menyebabkan orang ni akan lari pada majlis ilmu. Kalau kita, dia ni mai kena dengan bab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab. Kita tidak dibolehkan pakai macam ni. Majlis ilmu ni pakai elok apa? Itu aku pakai itu. Tak mai dah kata dah. Tak mai dah nampak. Setengah tu tak mau. Allah, bab ni kena kat dia ni, tapi ya kot lain.
Ataupun engkau lah esok kita baca ni lah. Kita baca. Tak mau. Kita nak pergi kenal orang saja. Okey ya, dia pun tak mau. Kecuali yang lama-lama tu memang kena selalu lah. Lama-lama tu tak parah. Lama-lama tu memang kena pun. Maksudnya okay. Kalau baru ni, dia. Tu ke akhlak ulama. Kita nak hantam orang. Ulama tak mau. Dia pun nak tarik orang. Nak kelembutan rahmah. Kasih sayang. Macam tu. Okey, Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi Allah SWT Muhammad nak cerita apa tu tadi? Nabi SAW dalam ramai-ramai orang pada zaman tu, Nabi paling banyak senyum. Kita kata, kalau kita kaji betul-betul hadis Nabi, tak berapa logik sangat Nabi paling banyak senyum. Kalau kita ukur dengan diri kita. Sebab Nabi SAW paling banyak terima musibah, masalah. Tapi paling banyak senyum, paling banyak gembira. Kalau isi logik akal kita manusia biasa, orang paling banyak masalah, senyum tak ada arah hidup dia. Isap okok, tak ada nak bagi habis. Isap okok, tak ada nak bagi, sisa pula. Sambil duduk tengok atas, tengok tu. Tu masalah tu. Kita pernah tengok orang yang dia ada masalah. Allah SWT. Dia isap okok, jadi banyak batang. Tak tahu sebab apa, Allah Alam. Betul ya? Tak tahu sebab apa lah. Tapi sepatutnya masalah banyak, zikir banyak lah. Kalau isap okok banyak. Doa banyak. Jadi Allah SWT. Jadi Nabi tu paling banyak musibah tapi paling banyak senyum. Maksudnya apa? Allah SWT. Walaupun Nabi tertimpa banyak musibah ujian, musibah ni ujian pada Nabi SAW, dan Nabi paling berat ujian, tetapi Nabi SAW sentiasa positif. Berlaku macam ni tak apa, dia hikmah dia. Tak apa, kehendak Allah macam ni. Tak apa, yang penting Allah ridha pada aku. Positif. Macam kita lah ni, ada musibah dalam hidup kita, musibah dalam zaman kita, kena positif. Ada hikmah dia. Kita akan gembira. Tapi orang tak positif, Allah SWT, akhirnya dia pening dengan positif COVID. Positif apa tu? Okey. Kita kena positif dengan positif COVID. Bukan kita kena pening dengan positif COVID. Faham tak? Kita kena positif dengan positif COVID. Jangan kita pening dengan positif COVID. Positif, COVID 15,000. Senyum. Masya Allah, ada hikmah. Allah SWT. Tak apa? Allah SWT. Dia tak boleh risau lagi COVID mai tak? Mai tak? Soalan mai tak? Tak mai kan? Syukurlah pada Allah. Yang mai dah, yang kena, yang tak apalah, dapat benar. Allah dah takdir dah, ada hikmah dia, mungkin Allah nak cuci dosa kita. Allah akan bagi pahala yang sangat besar. Itu tak lambat duduk kuarantin ataupun kuarantin di rumah, dia dalam 3-4 hari ataupun seminggu selesai. Macam demam biasalah, macam tu lebih kurang, selesai, makan ubat dan sebagainya. Jadi jangan kita tengok positif 15,000, kita pun pening dengan positif. Kita kena positif dengan positif COVID. Positif. Tak apa. Allah SWT. Sabar terus. Satu hari takkan Allah lepaskan. Yang kena sakit, minta Allah sembuhkan. Yang sihat, syukur dengan sihat yang Allah bagi. Ni sihat pun duduk pening. 15,000. Macam mana ni? Kamu sihat kan? Syukurlah pada Allah. Alhamdulillah, aku sihat. Apa masalahnya? Jaga syaitan nak kita sedih hidup. Syaitan nak kita putus asa. Jaga syaitan, dia nak kita ni rasa berat, rasa stres, rasa tak ada harapan, syaitan. Tapi Allah suruh kita gembira dengan nikmat dia. Qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan nikmat kurniaan Allah dan juga rahmatnya pada kamu gembiralah. Hendaklah mereka gembira. Allah suruh kita gembira. Syukur tak? Kan kita sihat ni kan nikmat Allah, gembira. Alhamdulillah, aku syukur. Aku sihat. Dan minta doa pada orang yang sakit sembuh. Dia pening, kita kena positif. Kita kena positif. Okey, positif. Nabi SAW paling banyak ujian tapi positif. Itu Nabi SAW. Tengok Nabi SAW, positifnya Nabi SAW dalam menerima ujian. Waktu mana Nabi SAW ke Taif, dibaling sampai berdarah daripada atas kepala sampai bawah. Sampai Nabi berjalan dalam kasut Nabi penuh dengan darah. Nabi keluar lari daripada Taif, berlindung satu tempat. Nabi berdoa pada Allah. Ya Allah, kepada siapa engkau hantar aku? Maksudnya Nabi terkejut lah keadaan dia buat macam tu kat Nabi SAW. Itu Nabi kata apa? Ya Allah, aku mengadu pada engkau kelemahan aku. Nabi kita kelemahan dia. Bukan Nabi kita hancurkan mereka ni jahat apa semua. Positif. So Nabi kata apa? Ya Allah, kalau engkau tak murka pada aku tak peduli. Ya Allah, apa yang berlaku tak apa. Yang penting kau tak murka pada aku. Datang malaikat daripada langit. Kata kat Nabi SAW, wahai Nabi SAW, wahai Rasulullah, Allah utuskan aku. Aku ni penjaga bukit-bukit yang ada di Taif ini. Allah beri pilihan pada engkau. Kalau engkau nak, aku boleh angkat bukit-bukit yang ada di Taif, hancurkan benda Taif hari ini juga.
Waktu ni juga. Nabi kata apa? Tidak, jangan. Jangan hancurkan mereka. Kalau kita baru nak mai. Kalau kita lah. Nabi kata apa? Tidak. Yang aku harapkan, apa yang ada sulbi mereka tu, apa yang ada dalam sulbi mereka itu keturunan mereka nanti beriman kepada agama Allah SWT. Terima agama Allah. Kalau kamu hancurkan mereka, dia tak ada zuriat. Positif Nabi SAW. Ya, kamu sakiti aku, tapi mungkin zuriat kamu akan terima aku. Positif. Senyum. Itu Nabi SAW. Itu penting menjadi syama'il. Penting kita kenal Nabi supaya hidup kita pun positif, indah, bahagia. Walaupun hakikatnya kita pun ada ujian. Nabi SAW ramaikan isteri. Dan setiap isteri Nabi itu kadang-kadang mereka ada problem dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi hadapi dengan penuh positif, hikmah, kasih sayang, lemah lembut, tenang. Nabi SAW. Okay, ya. Sini. Positif. Okay. Allah, sikit lagi. Satu hadis lagi kita ambil. Hadisnya panjang. Hadis seterusnya tu sama saja. Baginda Rasulullah SAW tidak tertawa melainkan senyum. Hadis terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilahi qala hadna Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth hadathana Waki' hadathana Al-A'mash anil Ma'rur bin Suwaid an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhiru rajulin yakhruju minan nar yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayuqalu i'ridu alaihi sighara dhunubihi wa yukhba'u anhu kibaruha. Allah subhanahu. Fayuqalu lahu amilta yawma kadha kadha wa kadha wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan fayaqulu inna li dhunuban ma araha ha huna qala Abu Dzar falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badas nawajidhuhu. Hadis ini menarik nah. Baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Dzar cerita, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama akan masuk syurga dan orang terakhir keluar dari neraka. Ini dalil luasnya ilmu Nabi, luasnya pengetahuan Nabi yang Allah beri. Sampai Nabi ni Allah bagi tahu siapa masuk syurga dulu. Dan siapa yang paling last keluar daripada api neraka dan masuk syurga. Nabi kata aku tahu. Allah bagi tahu semuanya. Dan ada hadis, ada riwayat, satu hari Allah turunkan kepada Nabi SAW senarai-senarai ahli syurga dan senarai-senarai nama ahli neraka. Dan Nabi menangis. Allah beritahu pada Nabi SAW. Okay, ya? Kita kata, sampai macam tu Allah beritahu pada Nabi. Ya, kerana Nabi kasih yang Allah yang agung. Kerana Allah kasih pada Nabi SAW. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Nabi kata apa? Aku tahu orang yang pertama masuk syurga dan orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Allah SWT. Semoga kita bukan orang ni. Dia orang Islam, dia orang beriman. Tapi orang beriman ni yang kena azab dulu ni, keluar awal, keluar. Dia ni paling last sekali. Dia tak mahu jadi orang macam ni. Alhamdulillah. Okay, akan didatangkan seorang pada hari kiamat dan diperintahkan pada malaikat. Allah keluarkan dia, last dari api neraka. Allah datangkan seorang pada hari kiamat, diperintahkan pada malaikat, bentangkanlah kepadanya dosa-dosa yang kecil dan sembunyikanlah daripadanya dosa-dosa yang besar. Bila mai orang ni, Allah perintah kat malaikat bawa keluar semua dosa-dosa kecil dia. Dan dosa besar dia sembunyikan dulu, jangan keluar lagi. Kita bicara bab dosa kecil dulu kat dia. Allah kata malaikat, beritahu kepada orang itu, kamu melakukan ini dan ini. Maksudnya keluarkan, tunjuk balik dosa kecil dia semua, baca balik dan beritahu dia, kamu buat dosa kecil ni kan? Kamu buat dosa kecil ni kan? Kamu buat dosa kecil ni kan? Kamu buat dosa kecil kan? Ni semua sebenarnya dosa kecil kamu. Malaikat kata begitu. Dia takut. Allah SWT. Dia pun risau. Oh, teruklah aku macam ni. Nak azab lagi lah. Orang itu mengakui tanpa mengingkarinya. Dia kata, ya. Oh ya, ni aku buat. Tak nak kata apa. Memang catatan tu kita buat. Allah SWT. Orang itu pun gemetar, takut. Dia takut kerana apa? Ni hak kecil pun dah banyak lah ni. Hak kecil ni pun dia buka habis, malu dah aku ni.
Aku dah nampak memang nakal dah aku ni. Dia tak buka lagi besar. Dosa kecil dia buka. Dosa besar tak buka. Lagi dia takut. Kenapa? Dosa kecil pun tak lepas dah jawab dengan malaikat. Ngaku saya, ya aku buat, ya aku buat, ya aku buat. Macam mana Allah kata dia kalau buka dosa besar lagi macam mana ni? Lagi takut ni. Tak senang. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, berikan kepadanya kebaikan menggantikan setiap kejahatan amalannya. Allah senang. Maksudnya apa? Bila dia risau dosa kecil, dia banyak takut kena azab dan tak buka lagi dosa besar, dia duduk nampak dosa besar kalau buka teruk aku lagi. Mula-mula tadi dia jumpa, dia duduk di akhirat, dia takut Allah buka dosa kecil dan dosa besar dia. Tapi Allah buka dosa kecil dulu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat tukarkan semua dosa kecil dia tu. Allah senang jadikan pahala semuanya. Tadi dia risau Allah buka dosa kecil, dosa besar dia, bentang. Bila buka yang kecil itu semua ditukar menjadi kebaikan pahala. Apa berlaku pada orang ni? Dan waktu tu diperintahkan masuk syurga. Masuk syurga. Orang itu pun berkata, dia kata, wahai Allah, aku ni mempunyai dosa aku mempunyai banyak dosa yang aku tidak nampak di sana sini. Maksudnya apa? Wahai Allah, dosa yang aku buat ni kan dosa kecil kan, dosa besar. Awak tak buka dosa besar. Sebab apa? Bila dia tengok pahala dosa kecil jadi pahala, dosa kecil ditukar di pahala semuanya, dia nak dibuka juga dosa besar supaya dosa besar dibagi juga ditukar jadi pahala yang besar. Faham tak? Padahal selamat dah, tak boleh bentang lagi masuk neraka pula kot. Tapi dia kata patah halik, tak apa patah halik, buka besar pula lah. Dia nak besar tu pun tukar di pahala. Faham tak? Yang tadi dia tak mau takut. Allah takut nak dibuka. Ni dia minta pula dibuka. Dan Nabi bila cerita kisah ni, Nabi SAW ketawa kata sana Abu Dhar. Kenapa ketawa? Sebab jahil orang ni. Jahil. Allah dah cukup lah, selesai dah, Allah tutup dah. Dah tak kira dah dosa besar tu, hapus dah. Dia suruh buka balik, bentang balik Allah. Bahas balik tu, dosa besar, buka. Allah senang. Kan pelik, Nabi gelak. Kenapa? Jahil. Maksudnya orang yang terakhir keluar daripada neraka adalah orang jahil, tak ngaji. Maksudnya tak ngaji, tak tahu. Padahal jalan terus. Allah senang. Nabi SAW pernah cerita satu orang, Allah senang, dalam syurga juga. Dia masuk syurga, Allah keluarkan daripada api neraka. Allah senang. Allah Subhanahu Wa Taala kata kat dia, mintalah apa yang kamu nak. Dia keluar daripada neraka. Dia kata, wahai Allah, aku nak syurgamu dan suatu rumah, suatu kawasan yang untuk aku duduk. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan beri pada engkau kawasan yang bahagia, rumah, kawasan, maksudnya tanah milik kamu dalam syurga lah. Aku akan bagi 10 kali ganda daripada dunia. Dia terkejut, dia kata apa? Ya Allah, engkau melawak dengan aku kah? Engkau nak buat pemain dengan aku kah? Takkan boleh bagi banyak tu kot? Tak ada. Orang jahil juga. Ada hadis yang nanti kita akan cerita. Soalnya dia macam dia tak percaya pula Allah boleh bagi banyak tu. Tu maksudnya jahil, tak kenal sifat pemurah Allah, dan dia tak kenal syurga tu besar mana. Tak kenal, tak ngaji saja. Dia beriman saja Islam tapi dia tak ngaji. Akhirnya mereka diazab, diseksa dalam api neraka. Akhirnya mereka last keluar daripada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan insya-Allah esok banyak lagi kisah-kisah. Kita akan cerita tentang ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak hadis tentang ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan kita orang yang selalu senyum, selalu gembira di dunia dan juga di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi alhamdulillah alamin. Insya-Allah sambung esok pukul 9 suku. Ada doa tajaan. Alhamdulillah ada tajaan pada malam ini pada Selangor. Selangor. Mohon Ustaz doakan pemudahkan urusan di akhirat, amin. Semoga Allah mudahkan. Sejak hamba Allah benar-benar berusaha tinggi Sepang. Mohon Ustaz tolong doakan saya dimudahkan urusan pencen. Urusan kami sekeluarga berkaitan urusan dunia akhirat. Ampunkan dan meninggal husnul khatimah. Pahala juga untuk Ustaz, admin, semua penuntut ilmu muslim, amin. Semoga Allah kabulkan. Sejak Raziliwati Rahman daripada KL. Ini akan buat mak abah, family, muslim-muslimat, para arwah. Semoga semuanya di dalam rahmat Allah, amin. Khususnya Nash dari Selangor. Ni tak ada. Dua saja. Semoga Allah kabulkan dan semoga Allah sampaikan
niat-niat ini, dan semoga Allah jadikan kita orang yang mencintai Nabi Muhammad, yang kagum dengan kehidupan Nabi Muhammad, mencontohi Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dan semoga Allah himpun kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Di dunia semoga Allah himpun kita dengan sunnah Nabi, dengan majlis-majlis yang menyebut nama Nabi, dan di akhirat semoga kita berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tandingan memanah tu kita tak ada